Halo guys, selamat datang ke channel Ozai VLE. Okey, hari ini kita mau update uh, 3 pasang indukan yang kita breed kemarin. So yang dua dah ada, yang dua sudah ada telur. So yang satu lagi hari inilah kita nak update sama ada bertelur atau tidak. Indukan ini multicolor. Okey. So kita tengoklah sama ada dia berhasil. Kalau dia berhasil, kita akan keluarkan induk betina. Kalau tak berhasil pun kita akan keluarkan induk betina juga. So cara saya akan biarkan betina itu ataupun indukan pasangan yang kita breed tu maksimum 2 hari. Okey, maksimum 2 hari. So hari ini masuk hari kedua sesi breeding lah. Okey, jom kita tengok sama ada dia berhasil ataupun tidak. Okey, jom. Kalau tengok buih dia berkumpul kuning-kuning macam ada. Okey, kita tengok, kita zoom. Ada. Banyak telur dia. Kau kuning. Syukur berhasil juga multicolor kita bertelur. So indukan ni kita akan keluarkan dan kita akan rawat lah seperti mana dua indukan yang semalam lah. So kalau tengok badan dia pun dah kurus. Induk betina dia tu, tengok tu, induk betina dia kurus lah. So kita akan keluarkan dan yang jantan ni kita akan bagi dia makan lah. Okey, alright. Kalau ikutnya sini memang kita tak boleh lama-lama lah. So takut jantan ni stres, so nanti dia akan makan telur. So kita akan angkat yang betina ni. So lepas tu kita akan bagi makan lah yang jantan tu. Okey, kita angkat slow-slow. So jangan kacau dia. Tengoklah, dia masih nak membuat pemijahan, tetapi tengok badan betina ni pun dah kurus. Alamak, kau lari pula dekat situ. Aduh hai, nanti kacau sarang telur. Ni pun dah kacau dah sarang telur dia. Ya tak apa, kita tunggu dia bawa ke tepi. Lambat. Ni untuk proses ni kita kena hati-hati lah, sebab takut mengganggu yang betina tu. Okey, dah pergi tepi, kita kena ambil dia lah. Okey, masa untuk ambil yang betina. Alamak, dia masuk pula dari bawah. Okey, dapat. Okey, kita dapat yang indukan betina. Ini multicolor lah. Kita masukkan ke dalam ni. Masukkan ke dalam dia punya suteng. So kita akan rawat dia lah. Sekejap lagi kita akan rawat dia. So yang jantan kita akan bagi makan. Ni pellet. Makan pellet dia. Makan. Kita kena bagi makan. Sebab selepas 4 hari saya tak akan bagi dia makan. So sampai hari Sabtu lah. So hari Sabtu baru kita akan angkat dia. So harap anak-anak dia punya fry ni ataupun anak-anak dia boleh free swim lah. Okey. Dia pun lapar, tengok 2 hari tak makan. So, kita bagi dia makan. Selepas kita bagi dia makan, so kita zoom lagi sekali telur. So kalau ikutnya kita tak boleh lama-lama lah, sebab takut mengganggu jantan ni kan. Dia stres kan, nanti dia makan telur. Okey, kita tutup jantan. Okey,
Ini indukan yang kita baru angkat tadi. So kita tengok di sini, ini lebih kepada saya mau share lah pengalaman macam mana kita mau rawat ikan atau betina ni setelah dia kahwin atau setelah dia buat pemijahan dengan jantan. Okey. Yang pertama, betina ni dia kita kena rawat dia, sebab selepas ni kemungkinan kita akan buat lagi untuk perkahwinan kali kedua, kali ketiga ataupun kali keempat dan kali seterusnya lah. So perlu untuk kita rawat betina ni. Kalau kita tengok di sini, tengok dia punya kodol dia koyak. Dia punya anal pun ada koyak sedikit, dan kemungkinan badan dia pun mungkin ada luka-luka. So perlu untuk kita rawat ikan. Kesian betina ni, dia dah bagi kita telur banyak, keturunan yang banyak. So setidak-tidaknya kita kena rawat dia dengan paling maksimum lah. Okey. Yang pertama, rawatan berbeza daripada dengan rawatan-rawatan ikan yang lain lah. Berbeza, bukan berbeza banyak pun. So dia berbeza dari segi cara makan, lebih kepada pola pemakanan dia macam mana. Lepas tu kita ganti air dia macam mana kan. So sebaik-baiknya kita akan bagi dia makan 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari pun boleh. Sebab selepas ni kita akan buat pemijahan lagi ataupun kita akan buat breeding lagi. So air biasanya kita akan tukar 2 hari sekali lah. 2 hari sekali. So benda yang paling penting sekali, biasalah ni ketapang ni kena ada untuk merawat ikan. Okey. Ada yang tanya, bang, ikan ni berapa kali boleh dibuat pemijahan ataupun senang cerita kahwin lah. So kalau tanya saya, belum ada jawapan yang konkret lah orang cakap. Tapi ada yang cakap 2 kali, bukan 2 kali, maksimum 3 kali. Maksimum 3 kali. Tapi kalau ikut saya, selagi ikan ni kita rawat dengan baik, ikan itu sehat, masih ada telur, dan kita rasakan dia boleh, kita boleh breed lagi, itu tak ada masalah, breed aja, tak ada masalah. Tapi adalah ada breeder yang cakap maksimum 3 kali. Tapi kalau saya, selagi orang cakap dia sihat, ada telur, tu boleh. Tak ada jawapan yang konkret lagi untuk orang cakap dikonfirmkan lah. Just maksimum, itu terpulanglah kepada breeder lain. So selagi dia boleh bertelur, dia menghasilkan anak, so selagi itu kita boleh buat pemijahan. Okey. Lagi-lagi kita yang baru mula-mula ni, memanglah ikan ni mahal. Okey. Ikan mahal. So kalau ada yang cakap ikan murah pun ada, tak ada masalah, boleh beli. So untuk pemula-pemula, biasalah kita nak breed ikan. So biasanya kita akan cari ikan yang murah dulu. So baru kita akan naik satu step. So kita akan beli ikan yang lebih mahal dan genetik dia lebih baik lah. Okey. So
Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun tahu bajet pun kadang-kadang kita pun bajet pun tak ada kan. So kita akan beli ikan-ikan yang biasa-biasa. So ikan-ikan biasa ni, so kita just recycle lah. Berapa kali kita boleh breed, kita breed lah selagi dia boleh bertelur. Tapi macam saya cakap tadi, kita kena rawat dengan baik lah. So kita kena rawat dengan semaksimum yang boleh. Kita kena jaga makanan dia, cara kita simpan ataupun cara kita ganti air dia. Senang cerita, macam mana kita nak jaga supaya dia sentiasa sihat. Macam itulah. So ikan kalau sentiasa sihat, dia akan bagi telur yang baik. Okey, ada juga yang tanya, biasanya perkahwinan kali kedua ni akan banyak betina. Banyak betina. So untuk itu juga belum ada jawapan yang konkret ataupun jawapan yang betul-betul confirm lah. So itu semua mitos. Mitos yang cakap. Mungkin ada yang dapat macam tu. Mungkin ada yang dapat macam tu. Perkahwinan kali kedua banyak yang betina, ataupun anakan dia tu banyak yang betina, tak banyak jantan kan. Tapi belum ada jawapan yang betul-betul ataupun jawapan-jawapan yang orang cakap boleh diterima lah, boleh diterima sebagai satu ketetapan. Macam itulah. Kawan ada buat kahwinan kali kedua, 70% jantan. Kahwinan kali kedua kahwinan kali pertama balance 50-50. Okey, perkahwinan kali kedua lebih banyak jantan. So macam saya pun okey, saya ada breed, cross breed lah, Nemo dengan Fancy. Okey, saya cross breed Nemo dengan Fancy. Bukan majority lah, orang cakap dalam anakan dia ada 72 ekor. Okey, ada anak Nemo dengan Fancy itu ada 72 ekor. Jantan lebih kurang 50 ekor. Okey, jantan lebih kurang 50 ekor. Selebihnya betina. So itu perkahwinan yang kali kedua. So belum ada jawapan yang orang cakap konkret. Mungkin ya, ini mungkin breeder lain ada dia punya dapatan macam gitu, macam tu. So lain breeder dapat lain. Okey. So jadi kalau tanya saya, belum ada jawapan yang konkret perkahwinan kali kedua ke, kali ketiga ke, kali keempat maupun kali kelima pun belum ada jawapan yang konkret. Anakan tu banyak kepada betina. Okay. Tapi kalau betina lagi bagus, kan? Sebab boleh jual mahal. Bukan boleh jual mahal lah. Biasanya betina ni dia punya harga berbanding dengan jantan lebih mahal sebab dia akan bertelur. Itu aja. So kalau tanya saya, perkahwinan kali kedua ke, perkahwinan kali ketiga ataupun perkahwinan kali keempat dan seterusnya, tidak menjanjikan anak jantan atau betina itu banyak ataupun sedikit. Jadi untuk kita breed kita breed untuk kita dapat pengalaman. Okey, pengalaman tu hanya breeder saja yang
tahu ikan dia macam mana. So dia ada sentimental value di situ. Kita akan tahu ikan ni macam ni, ikan ni macam ni. So macam saya cakap tadi lah, belum ada jawapan yang konkret. So untuk kita breed selagi kita ataupun selagi kita punya indukan tu sihat. Itu je. Jangan sakit-sakit kepala, jangan terlampau fikir. Terlampau fikir pun payah juga kan, breed saja. Tak ada masalah. Okey kawan-kawan, itu sebab sedikit lah pengalaman saya untuk breeding, okey, dalam penjagaan betina lah. So di sini ada 3 poin yang utama lah. So yang pertama, ini kita wrap up lah. So yang pertama, penjagaan ataupun perawatan untuk betina. Kalau boleh, bukan kalau lah, sebaik-baiknya, semaksimum yang boleh lah kita jaga betina ni. Sebab selepas ni kemungkinan kita akan breed lagi kan. So kita kena jaga makan dia, kena jaga pola ataupun perjalanan pemakanan dia. Yang kedua, yang ketiga, penggantian air. Okey, penggantian air. So itu lebih kepada cara perawatan indukan betina selepas pemijahan. So kita kena semaksimum yang boleh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, itu perkahwinan sama ada semaksimum berapa maksimum perkahwinan yang kita boleh buat. Okey, macam saya cakap tadi, perkahwinan ikan ni belum ada jawapan yang konkret, sama ada 3 kali, 4 kali ataupun 5 kali. So terpulang kepada breeder-breeder lah, sama ada dia nak maksimum 3 kali pun boleh, maksimum 2 kali pun boleh kan, maksimum 5 kali pun boleh. So belum ada jawapan yang konkret, so terpulang kepada breeder-breeder masing-masing lah. Kalau saya, selagi dia sihat, selagi sihat, ada telur dan kita jaga dia baik-baik, so kita boleh lah, kita boleh breed lagi dia. Macam saya cakap tadi lah, kita kena rawat dia sebaik-baik yang mungkin. Okay, so untuk yang poin ketiga, okey, perkahwinan kali kedua, sama ada banyak dapat betina anakannya. Ini cerita anak dia. So ada yang cakap akan banyak dapat anak betina ataupun anak perempuan lah. Senang cerita perempuan. So belum ada jawapan yang konkret juga. So itu semuanya mitos ataupun based on breeder masing-masing. Kalau dapat betina banyak, jantan banyak, tak ada masalah. Kita just syukur apa yang kita dapat. Sebab untuk melakukan pemijahan ini memang mudah, tetapi untuk menjaga anakan selepas dia free swim sampai dia besar adalah satu proses yang panjang. Okey, satu proses yang panjang. So sayang sekiranya anakan yang dikeluarkan oleh betina tu tadi banyak yang mati. So penjagaan anakan itu pun perlu semaksimum yang boleh. Okey, so ini based on my pengalaman lah. Mungkin pengalaman orang lain dia punya pengalaman. So ini saya just nak share apa yang saya pernah dapat. So okay guys, kita akan jumpa lagi di next video. So kemungkinan next video ni kita akan review berkaitan dengan apa yang saya cakap tadi, crossbreeding. Saya punya ikan Nemo dengan fancy. So dapatan dia macam mana. Okay, so jangan lupa untuk like, share, komen
dan subscribe channel saya. Oke, sampai berjumpa lagi di next video. See ya.